حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا وألهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua. Demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua, supaya menghubung oleh orang muafik yang ketinggalan dengan imamnya, kerana mesempurnakan Fatihahnya. Demikian lagi seperti masalah sunat bagi imam menunggu di dalam rakaat dan di dalam tasyahud akhir. Sama-sama sunat. Pada masalah yang telah lepasnya ialah sunat bagi imam apabila dia tahu kata ada orang yang masuk ke tempat sembahyang, maka sunat bagi imam tu menunggu di dalam rakaat. Rakaat tu rakaat mana-mana rakaat. Rakaat ni pertama ke atau rakaat yang kedua. Ikutlah rakaat mana-mana pun. Menunggu di dalam rakaat supaya dapat rakaat, dan sunat dia menunggu di dalam tasyahud akhir untuk nak dapat jemaah kepada mereka yang masuk hendak berjemaah. Maka di sini demikian juga katanya demikian lagi sunat menanti imam, menunggu oleh imam, menanti itu di dalam sujud yang kedua. Sujud yang kedua bagi mana-mana rakaat. Sujud yang kedua bagi mana-mana rakaat. Sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama ke atau rakaat yang ketiga, yang kedua ke, katalah menunggu di dalam sujud yang kedua tujuannya supaya menghubung oleh orang muafik, supaya menghubung oleh orang muafik, supaya dapat bersambung dengan imam oleh makmum yang muafik. Makmum yang muafik yang ketinggalan dengan imam, yang terbelakang daripada imam. Nisbah perbuatan. Yang ketinggalan ini yang terbelakang daripada imam. Yang ketinggalan dengan imamnya, imam orang muafik. Terbelakang daripada imam. Ketinggalan kerana mesempurnakan Fatihahnya. Dia ketinggalan daripada imam kerana sempurnakan Fatihahnya. Jadi masalah di sininya bahawasanya apabila seorang makmum yang muafik, yang diuzurkan baginya untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang dengan sebab ada uzur. Tetapi kalau makmum muafik yang tidak ada uzur, tak boleh dia ketinggalan daripada imam lebih banyak daripada 2 rukun. Kalau 2 rukun itu
Kalau sampai 2 rukun maka batal jamaahnya. Apabila batal jemaah tidak niat mufaraqah maka batal sembahyang. Adapun sini masalahnya ketinggalan daripada imam dengan sebab ada uzur, dimaaf berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Contohnya apabila seorang makmum yang muafiq dia terlupa nak baca Fatihah. Dia terlupa nak baca Fatihah. Maka dia terlupa nak baca Fatihah, maknanya dia tak baca Fatihah dengan sebab dia terlupa nak baca. Dia sedar kata dia tak baca Fatihah tu apabila imam mulai rokok. Apabila imam mulai rokok, dia baru teringat katanya dia belum baca Fatihah. Maka maklum bahasanya makmum yang muafiq, Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam. Maknanya terpaksa dia kena baca. Maka dengan sebab ada uzur yang ialah dia terlupa nak baca Fatihah tadi, maka wajib di atas dia tu baca Fatihah. Maka imam rokok, dia kena mulai baca Fatihah. Maka disitulah dimaaf dia tu terbelakang daripada imam 3 rukun yang panjang. Dia di dalam sembahyang ni ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Yang mana rukun yang pendeknya ialah 2 saja, ialah i'tidal dan duduk antara 2 sujud. I'tidal rukun yang pendek ialah i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Dan lain daripada itu dikatakan rukun yang panjang kesemuanya. Rokok adalah rukun yang panjang. Sujud yang pertama adalah rukun yang panjang. Sujud yang kedua adalah rukun yang panjang. Maka pada masalah tadinya, pada misal kita tadi tu, apabila imam mulai rokok, dia baru teringat kata dia belum baca Fatihah. Maka wajib di atas dia tu bacakan Fatihah hingga habis Fatihah. Maka tetapi imam rokok, maka dia tak boleh nak rokok bersama dengan imam. Maka di situnya dimaafkan dia untuk ketinggalan, untuk terbelakang daripada imam 3 rukun yang panjang. Jadi rupanya 3 rukun yang panjang ialah rokok, satunya rokok, yang keduanya sujud yang pertama, yang ketiganya ialah sujud yang kedua. Jadi maknanya apabila imam rokok, dia kena mulai baca Fatihah, dia bacalah. Kalau imam rokok, biarlah imam rokok. Dia tak boleh rokok bersama dengan imam, dia mesti membacakan Fatihahnya. Imam rokok. Apabila imam rokok, selama mana imam di dalam rokok, tak bilang satu rukun lagi. Tak bilang kata dia tu terbelakang daripada imam 1 rukun lagi. Apabila imam mengangkat kepada bangun, bangkit kepada i'tidal, dah ketinggalan dia daripada imam 1 rukun. Dimaaf bagi dia. Kemudian imam di dalam i'tidal. I'tidal itu tak kira sebabnya rukun yang pendek. Apabila imam turun sujud yang pertama, itu tak sampai 2 lagi. Itu tak sampai 2 lagi. Apabila imam bangkit daripada sujud yang pertama, maka dia belum selesai lagi daripada Fatihah. Maka dah 2 rukun. Yang panjang dia ketinggalan. Itu dimaafkan lagi. Imam bangkit duduk antara 2 sujud. Maka duduk antara 2 sujud itu tak dikirakan. Sebabnya rukun yang pendek.
Tetapi kalau dia dapat selesai daripada Fatihah, maka dia rokok cara dia lah. Sehingga dia dapat mengikut imam. Tetapi kalau ketika kita katanya ketika imam sedang duduk antara dua sujud, dia belum selesai lagi bacaan Fatihahnya, maka kena selesaikan Fatihah. Apabila imam turun sujud yang kedua. Apabila imam turun sujud yang kedua, maka dia kena henti-hentikan. Dia mesti sekiranya kalau imam bangkit daripada sujud yang kedua, dia belum selesai daripada bacaan Fatihahnya, maknanya dia dah ketinggalan daripada imam, dah belakang daripada imam 3 rukun yang panjang. Maka wajib di atas dianya 2 perkara. Ilmunya mufarakah, artinya mengikut pada perbuatan imam. Kalau tidaknya, batal sembahyangnya. Sebab dimaaf bagi dianya terbelakang daripada imam 3 rukun yang panjang saja. Jangan lebih daripada 3. Sekiranya kalau imam mengangkat daripada sujud yang kedua, dia belum selesai daripada Fatihah, supaya tak batalkan sembahyang dia, diberi pilih 2 jalan. Satu jalannya dia niat mufarakah, atau dia tinggalkan bacaan Fatihah dan mengikut akan perbuatan imam. Mengikut akan perbuatan imam, maka rakaat itu tak dikira baginya. Maka dengan sebab itulah sekiranya kalau ada makmum yang muafiq, yang ketinggalan yang dimaafkan baginya untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang, maka sunat bagi imam tu melamukan, menunggukan makmum yang muafiq tadi tu di dalam sujud yang kedua. Menunggu menanti di dalam sujud yang kedua supaya nak bantukan dia untuk dapat rakaat itu. Jadi maknanya imam tu disunatkan baginya memanjangkan akan sujud yang kedua, supaya dia dapat selesaikan daripada bacaan Fatihah. Apabila makmum tu dapat selesaikan bacaan Fatihah, dia mulai rokok. Apabila mulai rokok tu, imam boleh nak bangun berdiri. Imam tu bolehlah nak bangun berdiri itu sebab apa? Apabila imam bangun berdiri, makmum di dalam rokok itu tak sampai 3 lagi. Sebab ketinggalan dia, rokok tak kira, jadi maknanya 2 kali sujud saja. Jadi kalau dia makmum di dalam rokok, apabila makmum mulai rokok, imam bolehlah nak bangkit berdiri, nak bangun berdiri. Sebab makmum di dalam rokok, maknanya yang ketinggalan daripada imam itu tak sampai 3. Tak sampai 3 rukun yang panjang. Sebab i'tidal, sebab rokok tak kira sebab dia di dalam rokok. I'tidal tak dikirakan juga sebab rukun yang pendek. Maknanya yang ketinggalannya imam di dalam berdiri, rakaat yang kedua masalah dia di dalam rokok. Maknanya yang ketinggalan 2 rukun yang panjang saja ialah sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Adapun i'tidal dan duduk antara 2 sujud itu ialah rukun yang pendek. Maka tak batal lah sembahyang dia. Itulah rupanya. Itu masalahnya akan disebut di dalam masalah muafiq dan masbuk, lagi akan datang. Itulah maksud katanya demikian lagi sunat menanti imam, sunat bagi imam menunggukan makmum yang muafiq, menunggu menanti itu di dalam sujud yang kedua, supaya nak bantukan dia untuk dapatkan rakaat itu. Supaya menghubung, dapat bersambung oleh makmum yang muafiq yang ketinggalan dengan imamnya kerana musbenafkan Fatihah. Jadi maknanya sunat tu kalau kita panjangkan lagi sujud yang kedua, kalau imam tu memanjangkan lagi, tapi sunatnya dia memanjangkan sujud dia sehingga mana? Sehingga makmum yang muafiq yang ketinggalan untuk baca Fatihah tu dapat sujud yang kedua bersama dengan imam.
Dengan maknanya imam sunat tunggu, jangan bangkit lagi. Tapi kalau kira nak boleh bangkit tu apabila makmum yang muafiq yang ketinggalan tu mulai rokok, dah bolehlah nak bangkit. Tetapi kalau kira yang sunat, tunggu lagi. Apabila dia dalam sujud yang kedua, makmum belum selesai daripada baca Fatihah. Tunggu lagi dalam rokok, dalam sujud yang kedua, jangan bangkit lagi. Jadi sehingga makmum yang muafiq itu rokok, selepas rokok dia i'tidal, imam tunggu dalam rokok lagi. Dia makmum i'tidal, makmum sujud yang pertama, makmum duduk, makmum turun sujud yang kedua. Dapat sujud yang kedua bersama dengan imam. Selepas pada makmum itu sujud yang kedua bersama dengan imam, bolehlah imam tu habislah masa menunggu bagi imam. Maka bangkit oleh imam kepada rakaat yang lain pula. Begitu. Maka tak mengapalah sebab sujud itu adalah rukun yang panjang. Kita nak lamakan sujud tu tidak ada masalah. Jadi maknanya kalau kita jadi imam, kalau kita jadi imam, ada makmum yang muafiq yang ketinggalan tadi tu, maka lamakanlah sujud kita. Sehingga kita terasa kata dia tu dapat sujud yang kedua bersama kita. Barulah kita bangkit. Begitulah. Habis di situ masalah jadi maknanya tiga masalah, tiga tempat yang disunatkan bagi imam menunggu, memanjangkan untuk nak dapatkan rakaat atau nak dapatkan jamaah. Ialah satunya tunggu di dalam rakaat, mana-mana rakaat, yang keduanya tunggu di dalam tasyahud akhir, dan masalah yang ketiganya menunggu di dalam sujud yang kedua bagi mana-mana rakaat. Habis di situ. Dan sunat bagi imam meringankan sembahyang. Dan sunat bagi imam, sunat bagi orang yang jadi imam meringankan sembahyang. Sembahyang dia tu mesti diringankan. Tapi meringan itu serta memperbuat segala sunat-sunat ab'ad dan sunat hayat. Dengan maknanya meringan itu jangan memanjangkan sembahyang. Sunat bagi orang yang jadi imam, jangan memanjangkan akan sembahyang. Kalau nak baca surah pun jangan pilih surah yang panjang-panjang. Sunat bagi imam meringankan sembahyang, tetapi dalam keadaan meringan, dalam keadaan sunat meringan itu serta membuatkan segala sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hayat. Dalam keadaan ringan sekalipun, tetapi sunat ab'ad disunatkan buat, sunat hayat pun disunatkan buat juga. Bukan maksud katanya, maksudnya jangan simpan atas sekurang-kurang. Jangan simpan atas sekurang-kurang. Dan jangan mengambil akan yang terlebih akmal. Itu maksud dengan kata meringankan. Jangan kata apabila kata meringan tu dia rokok tak tasbih dah, sekadar tamakninah, dia tidak sekadar tamakninah dia turun sujud. Itu terlalu ringan. Bukan maksudnya begitu. Tetapi tak boleh nak memanjang. Maka maksud dia katanya jangan simpan, jangan buat sekadar, jangan simpan atas sekurang-kurang. Contohnya kalau rokok, jangan kita tak tasbih di dalam rokok. Jangan tersimpan di atas sekurang-kurang, ialah tasbih satu kali, itu pun jangan juga. Dan jangan mengambil akan yang terlebih akmal, ialah seperti kalau dalam rokok tu ambil apa dia, tasbih sebelah kali, maka itu yang terlebih akmal, jangan juga. Jadi maksudnya ambil yang
yang sederhana. Ialah kalau rokok, kalau sujud itu tasbih 3 kali. Tasbih 3 kali. Begitu. Itu maksud katanya meringankan. Jadi maknanya dimaksud dengan meringan tu jangan terlalu cepat sehingga sunat abad, sunat ayat tu tak buat, dia ambil rukun saja, mengerjakan rukun-rukun saja. Rokok sekadar tamakninah, tasbih tidak, tidak sekadar tasbih. Kalau berdiri itu selepas pada Fatihah, doa iftitah dia tak baca dah, a'udzubillah pun dia tak baca dah, surah pun tak baca dah. Bukan maksud meringannya begitu. Jadi selepas pada bacaan, selepas pada takbiratul ihram, disunatkanlah bagi imam tu baca doa iftitah yang kita maklum. Dan sunat bagi imam tu mengucap a'udzubillah. Dan sunat juga bagi imam tu baca surah. Tetapi surah itu jangan terlalu panjang. Janganlah surah itu yang terlalu panjang. Melainkan beberapa tempat yang ditentukan dengan surah-surah yang tertentu. Seperti pagi Jumaat, seperti subuh pagi Jumaat tu disunatkan baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Disunatkan bagi dia tu baca surah Alif Lam Mim Sajdah pada rakaat yang pertama, dan Hal ata 'alal insani hinum minad dahri pada rakaat yang kedua. Maka itu tak mengapa kalau memanjangkan sembahyang subuh pagi Jumaat dengan surah Alif Lam Mim Sajdah pada rakaat yang pertama, dan pada rakaat yang kedua dia baca surah Al ata 'alal insan, maka itu tak mengapa. Sebab apa? Sebab itu datang dengan khususnya. Tetapi kalau tidak ada, katanya tidak ada sunat baca surah yang khusus, seperti sembahyang Jumaat disunatkan baca surah rakaat pertama pada surah Jumaat, pada rakaat yang kedua disunatkan baca surah Al-Munafikin, maka itu tak mengapa kalau dia nak memanjang, sebab ada yang ditentukan dengan surah-surah pada sembahyang yang tertentu. Tetapi kalau biasanya tidak ada tentu dengan mana-mana surah, jangan dia ambil surah yang panjang untuk baca selepas pada Fatihah. Jadi surah mesti juga dibaca, tetapi jangan terlalu panjang surah ayat-ayat yang dibacakan. Apabila dia tasbih, apabila dia rokok, jangan tak tasbih langsung. Bukan maksud dengan ringan tu jangan dia tasbih, bukan maksudnya begitu. Dan tasbih satu kali pun bukan dia lagi. Yang maksud meringan tu maknanya mensimpankan di atas 3 saja. Jangan ambil yang sebelah, itu terlalu panjang sangat. Jangan tak tasbih langsung, jangan satu kali begitu. Jadi pendek katanya maksud dengan meringan itu apa dia? Sederhana. Maksud dengan meringankan sembahyang tu maknanya sederhanakan sembahyang dia. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Itu maksudnya. Bukan maksud apabila kata disuruh meringan tu sampai sunat ayat dia tinggal, itu hilanglah kelebihan sunat-sunat masing-masing tu. Jadi maksudnya begitu. Gitulah. Adapun kalau di dalam i'tidal, disunatlah dia tu baca Rabbana walakal hamd. Adapun doa selepas pada Rabbana walakal hamd, itu tak disunatkan bagi imam membacakan. Doa selepas pada Rabbana walakal hamd. Adapun Rabbana walakal hamd tu mesti dibaca. Sebab dia tak terlalu panjang sangat. Apabila dia sujud macam di dalam rakaat tadi. Sama dalam rakaat tadi, dia ambil tasbih 3 kali. Jangan lebih pada 3. Sekiranya kalau lebih pada 3 sampai sebelahnya masalah, itu maknanya dia memanjangkan sembahyang. Itu khilaful aula bagi orang yang jadi imam. Apabila dia tasyahud awal, dia bacalah lafaz tasyahud awal yang sepenuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bukan kata at-tahiyyatu lillah salamun alaika, bukannya begitu. Jadi maknanya sunat-sunat ayat tu mesti dibuat juga, tapi jangan ambil yang paling akmal. Jangan ambil yang paling akmal.
Begitu. Tetapi dia katanya malaikat jika redha dengan memanjangnya oleh makmum yang mahsur. Redha dengan berlafaz atau diam. Diam serta mengetahui imam dengan redha mereka itu di sisi Muhammad Ramli. Dan di sisi Ibn Hajar tak dapat tidak daripada berlafaz tiada memada dengan diam. Jadi maknanya makruh artinya khilaful aula bagi imam itu memanjangkan sembahyang. Bahkan disunatkan, ditutup sebagai tututan sunat bagi orang yang jadi imam itu meringankan dengan rupa tadi. Tak boleh bagi imam itu nak memanjangkan sembahyang. Malaikat masalah gini boleh. Masalahnya disetujui oleh makmum untuk nak memanjangkan akan sembahyang. Disetujui oleh siapa? Oleh makmum untuk nak memanjangkan sembahyang. Ini sama juga masalahnya seperti madrasah-madrasah. Madrasah tu dia dah tentu katanya sembahyang maghrib caranya begini. Cara dia baca surah ini, sembahyang isya baca surah ini. Lebih-lebih laginya mahat tahfidz. Mereka ustaz-ustaz dia tu dah menentu katanya kena gilir, ada giliran, ada jerual naik jadi imam, lepas tu baca surah begini-begini, kena baca berapa ayat. Maka itu serah kepada keputusan orang mahat lah, nak baca surah mana, nak panjang setakat mana, sebab muridnya nanti ikut. Itu masuk dalam masalah disetujukan, diredakan. Kemudian masalah kita orang biasanya, bukan tempat-tempat belajar tu. Jadi sekiranya kalau kita jadi imam, kemudian makmum kita tu makmum yang mahsur, dengan maknanya tidak begitu ramai sangat. Makmum yang mahsur, yakni makmum yang tidak begitu ramai sangat. Maknanya mahsur tu boleh kita bilang dengan mata saja. Jadi kita tengok dengan mata tu, boleh lebih kurang 2-30 orang, lebih kurang tu, maka itulah makmum yang mahsur. Jadi maknanya kalau sampai beratus tu, nak tahu kata berapa tu, kena tunjuk dengan jari lah. Kena tunjuk dengan jari, 1, 2, 3, 4, kena tunjuk dengan jari. Kalau tidak, jadi keliru kita pada bilangkan. Tetapi kalau maksud dengan makmum yang mahsur sana itu, maknanya kita tengok dengan mata, kita perhati dengan mata kita, kita boleh tahu, lebih kurang 20 orang. Atau lebih kurangnya 30 orang. Maka makmum yang mahsurnya bilangan lebih kurang itulah. Maka sekiranya makmum yang mahsur, dia redha, dia setuju untuk imam memanjangkan. Seperti kita katanya, di surau kita dah mensyarat. Di surau kita, makmum adalah 20 orang, 10 orang, artinya 50 orang, lebih kurang itulah makmum yang mahsur. Kita dah musyawarat ahli surau kita bahwasanya kita setuju nak memanjangkan sembahyang, nak memanjangkan sembahyang. Maka imam tu boleh nak tasbih sebelah kali, nak baca surah yang panjang-panjang, itu boleh sekiranya kalau setuju oleh makmum yang mahsur. Tetapi kalau di mana tempat ada makmum yang ramai lebih pada qadar mahsur, maka itu memang tak boleh nak memanjang semata. Mesti kena takfif, sebab ramai sangat. Tetapi kalau jemaah yang khusus, kita dah setuju kata serah kat imam lah. Nak panjang-panjanglah. Kalau nak ambil biasa pun, ambil sederhana pun ambil lah. Kalau nak panjang pun kami boleh tahan, kami tidak sibuk ke mana-mana. Maka bolehlah bagi imam tu nak memanjangkan sembahyang. Tetapi masalahnya, nak tahu dari manakah katanya makmum yang mahsur itu dah setuju untuk memanjang. Maka di situlah ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Dia katanya malaikat jika redha, setuju. Malaikat jika redha, malaikat jika redha, maknanya setuju dengan memanjang oleh makmum yang mahsur. Mana bilangan tu tak ramai sangat.
Kita boleh tahu bilangan tu dengan tengok dengan mata. Redha dengan berlafaz. Dengan berlafaz. Berlafaz tu maknanya kita tanya, macam mana kalau saya nak sembahyang panjang, nak memanjangkan sembahyang, maka makmum yang masuk katanya, serah ke imam lah. Jadi maknanya, setuju oleh makmum tu, dia bercakap dengan mulut. Bercakap dengan mulut. Artinya isyarat dengan kepala. Contohnya imam apabila nak sembahyang, dia paling tanya makmum dia yang masuk. Macam mana jemaah kita kalau saya nak panjangkan sembahyang, maka semuanya makmum jawab katanya setuju. Maka bolehlah dia nak memanjangkan sembahyang. Itu maknanya dia redha dengan berlafaz. Artinya sama dengan berlafaz, dia isyarat dengan kepala. Dia angguk kepala ke masalah. Artinya dia akad tangan kata setuju masalah. Begitu. Atau diam, artinya diam tu maknanya makmum tak jawab apabila imam tanya macam mana kenampakan jemaah kalau saya nak memanjangkan sembahyang, maka makmum yang masuk tu diam, tak kata setuju, tidak menghalang, diam. Tetapi dalam keadaan diam tu syarat serta mengetahui imam dengan redha mereka itu. Kalau makmum tu diam, tak jawab, kata setuju, tetapi dia tahu katanya diam ni nak jadi. Sebab setengah tu malu nak jawab. Setengah orang tu segan nak jawab, nak bersuara depan imam. Lalu tu diam. Tetapi imam tengok mukanya makmum, tengok muka makmum tu macam semuanya setuju. Maka boleh nak memanjang. Di sisi Muhammad Ramli. Di sisi Imam Ramli begitulah. Jadi maknanya setuju redha oleh makmum yang mansur dan itu satunya dengan perkataan, dengan jawab, dengan berlafaz. Dia kata kami setuju ke semua untuk memanjang. Itu dengan berlafaz. Artinya dengan secara diam oleh makmum. Apabila ditanya oleh imam, macam mana kalau saya nak memanjangkan sembahyang, maka semuanya diam. Tapi diam tu tengok air mukanya macam setuju. Begitu. Maka bolehlah dia nak memanjang. Itu di sisi Imam Ramli. Kemudian dia katanya dan di sisi Ibn Hajar tak dapat tidak daripada berlafaz. Tiada memada dengan diam. Kalau mengikut pendapat bagi Ibn Hajar, kiranya setuju tak setuju tu kira katanya makmum berlafaz. Kalau makmum tu diam, kalau makmum itu diam, maka kira kata makmum tak setuju. Itu di si Ibn Hajar. Kalau imam tanya, macam mana saya nak panjangkan sembahyang zuhur ini, maka semuanya diam. Kalau diam tu maknanya tak setuju. Itu di si Ibn Hajar. Mesti kena berlafaz. Kalau semua makmum jawab kata, kami setuju, boleh nak memanjang. Kalau imam tanya, tiba-tiba tidak ada siapa dia jawab kata setuju, tak ada siapa dia jawab kata tak setuju, maka pada maknanya tak setuju. Tak boleh nak memanjang. Ini di sisi Ibn Hajar. Adapun Imam Ramli tadi, kalau tak berlafaz diam pun boleh. Tapi diam tu menunjuk kata dia, imam tahu katanya diam, tetapi pada tengok air mukanya, tengok muka makmum tu nampak macam setuju. Maka boleh memanjang. Jadi maknanya di sisi Ibn Hajar, diam tu tak dikirai. Adapun di sisi Imam Ramli, diam dikirai. Tetapi diam nampak macam setuju. Boleh nak memanjang. Itulah. Jadi masalahnya imam, apabila kita jadi imam bagi makmum yang ramai, seperti masjid besar-besarnya, seperti masjid yang besar-besarnya, makmum itu beratur, maka itu tak ada jalan melainkan kena meringan semata-mata. Tidak ada jalan melainkan mesti kena meringankan semata-mata. Melainkan pada masalah yang datang dengan khusus, disuruhkan baca surah-surah yang tertentu. Seperti sembahyang subuh pagi Jumaat, disunatkan pada rakaat yang pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat yang kedua surah Al-Insan,
Maka itu agak katanya apabila baca surah Alif Lam Mim Sajdah, nak sujud tilawah lagi. Maka jadi memanjangkan sembahyang dengan sebab baca surah Alif Lam Mim Sajdah dan surah Al-Insan. Maka itu datang dengan khusus, itu dimaafkan bagi imam memanjang dengan sebab bacaan surah itu tadi. Walaupun makmum tu yang ramai yang bukan mahsur sekalipun. Sama juga sembahyang Jumaat yang kata tadi ialah disunatkan pada rakaat yang pertama surah Al-Munafikin, surah Al-Jumaat, rakaat yang kedua surah Al-Munafikin. Itu tak payah tanya. Sebab didatangkan dengan yang tertentu. Seperti sembahyang sembahyang raya, pada rakaat yang pertama disunatkan baca yang akmalnya baca surah Qaf. Maka itu tak payah tanya juga. Sebab ada datang dengan khususnya. Itu masalah makmum yang mahsur. Dia macam atau ada khilaf banyaklah. Berapakah bilangan makmum yang mahsur? Setengah katanya 50 orang macam-macam tu ulama kata. Untuk nak menentukan, katanya kalau tak sampai 50 makmum yang mahsur. Kalau lebih pada 50 makmum yang tidak mahsur. Tetapi yang muktamadnya kira katanya nak agak macam mana kata mahsur ke tidak mahsur, kita tengok boleh bilang dengan mata maka adalah mahsur. Kalau ramai sangat tu kita nak bilang dengan tengok dengan mata tu, nak bilang dalam hati tu tak boleh. Mesti kena ada orang berjalan bilang. Satu saf saf ni 200 orang, saf ni 200 orang masalah. Mesti kena kiranya begitu. Itu makmum yang tidak mahsur. Gitu dah. Jadi dhabit bagi makmum yang mahsur, yang ni mana kita boleh kirakan bilangan dia tu dengan sekadar tengok dengan mata, bilang dalam hati, dah boleh tahu bilangannya. Kami redha dan setuju sen itu khilaf di antara Imam Ramli dan Ibn Hajar. Imam Ramli katanya setuju dengan berlafaz, berlafaz artinya isyarat. Artinya diam, tetapi diam tu menunjuk atas setuju. Itu diisi Imam Ramli. Adapun diisi Ibn Hajar mesti berlafaz. Maknanya kalau tanya tak ada siapa dia jawab, semuanya diam ke semua, maknanya tak setuju. Tak boleh nak memanjang. Begitulah. Dan makruh memulai sembahyang sunat kemudian daripada masuk yang muqamat kepada qamat. Dan jika iqamat dengan tidak izin imam sekalipun. Dan makruh tanzih dia panggil. Tak berdosa lah. Bukan makruh karahatut tahrim. Kalau makruh karahatut tahrim itu berdosa. Ini makruh karahah tanzih, mana tak sampai berdosa. Makruh memulai, makruh yakni makruh bagi orang yang hendak sembahyang serta berjamaah, bersama jamaah. Makruh yakni bagi mereka yang hendak sembahyang berjamaah. Makruh yakni bagi mereka yang hendak sembahyang berjamaah bersama imam. Makruh memulai sembahyang sunat. Makruh terhadap dia memulai sembahyang sunat. Tak kiralah sunat mana-mana sekalipun. Sunat apa dia? Sunat mutlak ke, ataunya sunat qabliyah ke, tak kiralah sunat mana-mana pun, sunat hajat, sunat apa pun, makruh bagi seorang yang hendak sembahyang berjamaah bersama dengan imam, dia mulai sembahyang sunat. Tapi masa makruh tu bila? Kemudian daripada masuk, yakni kemudian daripada memulai yang muqamat. Dimaksud yang muqamat tu kalau kita sekarang bila lah? Mana tukang yang muqamat?
Maknanya kalau kita di masjid kita Bilal lah. Kemudian daripada masuk yang memulai oleh Bilal kepada qomat. Artinya hampir-hampir nak qomat. Jadi maksudnya gini. Apabila kita masuk ke dalam masjid atau surau masalan. Apabila masuk awal lagi ke tak kira lah. Apabila Bilal tu mulai qomat, maka makruh bagi kita sembahyang sunat. Begitulah. Apabila Bilal tu dah mulai qomat untuk nak sembahyang berjamaah, maka makruh bagi kita tu sembahyang sunat, mana-mana sunat sekalipun. Tetapi kata makruh sembahyang sunat tu kalau dia nak sembahyang berjamaah bersama dengan imam. Tetapi kalau kita dah sembahyang zuhur, contohnya kita dah sembahyang zuhur di Masjid Ain. Kita dah sembahyang zuhur kat rumah. Kemudian kita datang masjid untuk nak sembahyang sunat saja. Kita datang ke masjid untuk nak sembahyang sunat saja. Tidak nak berjemaah ke tidak. Maka apabila Bilal tu mulai qomat, bolehlah kita nak sembahyang sunat cara kita sebab kita tak ada nak berjemaah bersama dengan imam. Itu maksud dengan katanya bagi mereka yang hendak berjamaah. Dengan maknanya kalau kita nak berjamaah bersama dengan imam, apabila Bilal tu dah mulai qomat, janganlah kita sembahyang sunat. Itu adalah makruh. Tetapi kalau kita masuk masjid tu saja-saja masuk, bukan nak sembahyang jemaah sebab kita dah sembahyang dah. Tapi masuk tu semata nak sembahyang sunat, ingat katanya nak sambilan i'tikaf lalu tu pergi cari masjid. Pergi ke masjid, maka kita pergi ke masjid itu untuk nak apa? Untuk nak sembahyang sunat biasa saja. Tak ada nak sembahyang jemaah bersama dengan imam sebab kita ingat katanya kita dah sembahyang fardu. Maka bila mulai qomat pun tidak ada masalah, tidak ada makruh kita nak sembahyang sebab kita tak ada nak berjemaah. Begitu juga masalahnya hampir-hampir Bilal nak qomat. Sebab kita biasanya masjid-masjid tu dia ada masa. Ada masa ada masa menunjuk katanya ada berapa minit lagi nak mulai qomat. Maka sekiranya kalau Bilal tu belum qomat lagi tetapi hampir sangat. Hampir sangat. Hampir tu sekiranya kalau kita sembahyang sunat kita tak dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Maka makruh juga walaupun Bilal itu belum mulai qomat lagi. Tapi hampir sangat. Contohnya ada seminit lagi. Maka sembahyang sunat kita 2 rakaat tu lebih daripada seminit. Itu pun makruh. Rayah dianya dan jika qomat dengan tidak izin imam, ini imam masjid. Imam, orang yang hendak jadi imam. Orang yang hendak jadi imam berjemaah tu, Bilal tu qomat dengan tidak izin sekalipun. Artinya masalah kita sekarangnya, Bilal tu qomat belum sampai masa qomat sekalipun. Contohnya ada 5 minit lagi, tengok di jam kat dinding tu ada 5 minit lagi nak mulai qomat. Bilal dah qomat dah. Bilal tu dah mulai qomat. Tak disetujui dengan tidak diizin oleh imam. Maka sama je. Sama saja. Makruh kita mulai sembahyang sunat. Jadi maknanya apabila Bilal tu pendek katanya Bilal tu apabila dia mulai qomat atau hampir-hampir nak mulai qomat, maka dah makruh bagi kita yang hendak sembahyang jamaah itu sembahyang sunat. Begitulah. Habis di situ. Maka jika ada seorang di dalam sembahyang sunat tiba-tiba qomat yang muqamat. Yang muqamat tu Bilal lah kalau kita sekarang mensempurnalah ia akan sembahyang sunat itu. Itu pun jika tidak takut luput jamaah dengan salam imam.
maka jika takut luput jamaah, sunat memutus ia akan sunat itu dan masuk ia pada berjamaah selama tiada mengharap ia akan dapat jamaah yang lain. Dan maka jika ada seorang di dalam sembahyang sunat, dia sekarang tu kat masjid-masjid tu dia ada kat dinding-dinding masjid tu dia ada menunjukkan masa ada berapa minit lagi nak qomat. Tetapi kalau mana-mana tempat tu kalau tidak ada beritahu masa nak qomat tu berapa minit lagi tu, kita datang ke masjid tu selepas pada Bilal azal, kita datang ke masjid. Apabila kita datang masjid, kita mulai sembahyang sunat. Sebab tak tahu kata bila lagi nak qomat, kita pun sembahyang sunat dululah, qabliyah ke, sunat mutlak ke, sunat tahiyah masjid ke, katalah. Kita mulai sembahyang sunat. Tiba-tibanya sedang tengah-tengah kita duduk di dalam sembahyang sunat itu, tiba-tibanya Bilal qomat. Maka apa yang kita nak buatnya? Itulah masalahnya. Kita masuk, kita sembahyang sunat. Tengah-tengah kita sembahyang sunat, Bilal mulai qomat. Maka apa yang kita nak buatnya? Kita nak berhenti terus ke, kita nak sepenuhkan sembahyang sunat kita? Maka itu tengoklah jawapan dia. Tapi kita ingat balik bahawasanya sembahyang sunat tidak haram kalau kita nak berhenti belum beri salam. Kita nak berhenti daripada sembahyang sunat, berhenti di tengah jalan, cakap mudah-mudahnya, itu makruh. Asalnya asal hukum. Tetapi kalau sembahyang fardu, haram kita berhenti di tengah jalan. Nak berhenti sembahyang fardu, berhenti beri salam. Maknanya selama mana tak beri salam, kalau sembahyang fardu, haram kita berhenti di tengah jalan, melainkan ada uzur. Itu dah hukumnya. Tetapi kalau sembahyang sunat dengan tidak ada apa-apa uzur, makruh kita berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau ada keuzuran, maka tidak makruh, bahkan harus kita berhenti daripada sembahyang sunat di tengah jalan. Itulah fasal tu sebab nak jadi masalahnya. Dia katanya, maka jika ada seorang di dalam sembahyang sunat, tiba-tiba jika ada seorang yang kena sembahyang berjamaah, sama dengan tadi. Jika ada seorang yang kena sembahyang berjamaah bersama dengan imam. Tetapi kalau kita tak nak sembahyang jamaah, tak payah fikirlah, tak payah tilik pada Bilal, terus cara kita lah. Ni kita datang ke masjid nak sembahyang jemaah bersama dengan imam, tapi kita masuk dalam masjid tengok imam Bilal belum qomat lagi, lalu tu kita sembahyang sunat. Maka tengah-tengah kita duduk sembahyang sunat itu, tiba-tibanya Bilal muqamat. Maka hukumnya sempurnalah ia akan sembahyang sunat itu. Ini sunat mensempurnakan akan sembahyang sunat itu. Mensempurnalah, yakni sunat mensempurnalah ia akan sembahyang sunat itu. Maknanya biarlah. Jadi maknanya kita kita datang ke masjid nak sembahyang berjemaah bersama dengan imam, tetapi kita sampai ke masjid tu tengok imam belum qomat lagi, Bilal belum qomat lagi, lalu tu kita mulai sembahyang sunat. Apabila tengah-tengah kita sedang sembahyang sunat itu, Bilal mulai qomat, kita jangan kita berhenti. Kita teruskan sembahyang kita sehingga kita beri salam. Kita teruskan sembahyang kita sehingga kita beri salam. Sunatnya jangan berhenti. Tetapi kalau berhenti itu pun boleh.
Tidak haram sebab sembahyang sunat tu boleh nak putuskan di tengah jalan. Tetapi yang sunatnya musbenalah, sunat musbenalah ia akan sembahyang sunat itu. Tapi kan itu pun mana sunat musbenalah tadi, jika tidak takut, tidak bimbang, tidak takut luput jamaah dengan salam imam. Kalau kita agak katanya, kalau kita beri salam daripada kita tak berhenti, kita sempurnakan sembahyang sunat kita, kita akan dapat mengikut imam belum pada imam beri salam. Teruslah sembahyang sunatnya. Tetapi kalau kita katanya, kalau kita teruskan sembahyang sunat kita ini, kita tak dapat selesaikan sembahyang sunat melainkan imam beri salam daripada jamaah itu, maka sunat kita berhenti daripada sembahyang sunat. Tapi biasanya kalau kita sembahyang sunat, sunat apa dia? Sunat qabliyah 2 rakaat. Imam nak sembahyang isya, nak sembahyang zuhur, nak sembahyang maghrib, memanglah panjang. Nak sembahyang subuh pun kita biasanya kita sembahyang sunat 2 rakaat tu tak berapa minit sangat, tak berapa lama sangat. Tapi imam tu kalau sembahyang subuh tu panjang dia juga, dia baca Fatihahnya. Sebab dia baca nyaring tu. Maka sekiranya kalau kita agak-agak katanya, kita yakin katanya kita dapat sempurnakan sembahyang kita padahal imam itu belum beri salam, teruslah sembahyang sunat kita. Tetapi kalau kita dah kira kata imam ni biasanya laju sembahyang dia, kalau kita sudahkan sempurnakan sembahyang sunat kita, dia tak dapat nak berjemaah dengan dia, dia dah beri salam, maka sunat kita berhenti daripada sembahyang sunat. Begitulah. Itu makna katanya, itu pun jika tidak takut luput jamaah serta salam imam. Maka jika takut luput jamaah, kalau kita mau sempurna, sunat sunat memutus ia akan sunat itu, akan sembahyang sunat itu. Maka jika takut luput jamaah, luput jamaah tu mana kita tak dapat nak mengikut imam kalau kita sempurnakan sembahyang kita. Sunat yang disunatkan, sunat yang disunatkan memutus, yang berhenti, ia akan sunat itu, ini akan sembahyang sunat itu. Tak kira sunat itu sunat ratibah ke, sunat qabliyah ke, atau sunat mutlak ke, atau sunat tahiyah ke, mana-mana sunat. Begitulah. Jadi sekiranya kalau kita katanya agak kita dah yakin katanya dah mengikut adatnya, imam ni dia laju sembahyang. Kalau kita nak selesaikan sembahyang sunat kita, tak dapat jemaah bersama dengan dia, maka sunat kita berhenti daripada sembahyang sunat kita dan masuk ia pada jemaah. Dan masuk ia pada berjamaah. Jadi mengikut imam sembahyang jemaah bersama dengan imam. Itu pun kata sunat tadi, sunat memutus tadi, selama tiada mengharap ia akan dapat jemaah yang lain. Kalau dia tidak ada harapan nak berjemaah dengan jemaah yang lain pula, yang satu lagi pula. Dengan maknanya, kita katanya kita masuk dalam masjid, kita mulai sembahyang sunat qabliyah, atau kita mulai sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tiba-tibanya Bilal qomat. Tiba-tiba apabila kita sedang baca Fatihah, katalah kita dalam sembahyang sunat tu, tiba-tibanya Bilal itu qomat. Bilal itu mulai qomat. Tetapi adat masjid ininya, selepas pada jemaah yang pertama, jemaah yang kedua, yang tiga akan diadakan lagi. Sebab kita katanya masjid ini ramai orang datang. Dan pulanya kawasan tempat tu tempat orang yang bekerja,
satu grup datang jemaah selepas pada jemaah yang pertama diadakan jemaah yang kedua pula, selepas pada jemaah yang kedua akan diadakan jemaah yang ketiga. Maka sekiranya kalau kita di dalam sembahyang sunat, Bilal jemaah yang pertama dia qomat. Kita ingat katanya kalau imam ni dah selesai pada selesai daripada beri salam, kita dapat berjemaah dengan jemaah yang kedua, maka tak payah kita berhentikan daripada sembahyang sunat juga. Sunat kita teruskan, jadi tak sunat kita berhenti, kita putuskan, jadi bahkan sunat kita teruskan sembahyang sunat kita walaupun kita tak dapat berjemaah dengan imam jemaah yang pertama, tetapi kita akan dapat berjemaah dengan imam pada jemaah yang kedua pula. Begitulah. Itu beberapa kait. Dan juga sama juga masalah kalau kita di dalam, kalau qomat untuk nak sembahyang jemaat. Kalau masalahnya untuk nak sembahyang jemaat. Contohnya kita di dalam sembahyang sunat, tiba-tiba Bilal qomat untuk nak sembahyang Jumaat. Bilal qomat untuk nak sembahyang Jumaat, maka itu wajib kita berhenti daripada sembahyang sunat. Sunat kita berhenti daripada sunat kita memutuskan daripada sembahyang sunat supaya dapat berjemaah dengan imam sembahyang Jumaat itu pada satu rakaat, tapi bukan wajib berhenti terus. Jadi maknanya sekiranya kalau kita agak katanya apabila kita di dalam sembahyang sunat, Bilal dah qomat untuk sembahyang Jumaat, kita wajib kita kena berhenti bila? Ketika agaknya dapat boleh rakaat bersama dengan imam dalam rakaat yang kedua. Di situ. Kira di situ. Itu masalah sembahyang Jumaat. Jadi maknanya jadi kita katanya kita dah baru mulai takbiratul ihram untuk sembahyang sunat. Tengah-tengah duk baca Fatihah, Bilal qomat untuk sembahyang Jumaat. Bilal qomat untuk nak sembahyang Jumaat. Kalau kita agak katanya kita dapat beri salam daripada sembahyang sunat kita, padahal imam tu belum masuk pada rakaat yang kedua. Itu tak payah tak wajib kita berhenti lagi. Dengan sebabnya macam kata dululah, semacam dululah sebab jemaah sembahyang Jumaat ini wajib berjamaah pada rakaat yang pertama. Lepas tu habis tu paling kurang nak dapat satu rakaat itu ialah kita dapat tamakninah bersama dengan imam di dalam rakaat yang rakaat yang kedua. Di situlah kiranya. Sekiranya kalau kita agak katanya kita akan beri salam daripada sembahyang sunat kita padahal imam tu belum rakaat yang kedua, itu tak wajib lagi. Itu tak wajib lagi kita memutuskan sembahyang sunat, bahkan sunat saja. Tetapi kalau kita katanya kalau kita teruskan di dalam sembahyang sunat kita membawa kepada tak dapat bersambung dengan imam di dalam rakaat bagi rakaat yang kedua, maka itu adalah wajib kita memutuskan daripada sembahyang sunat. Sebab kira katanya Jumaat itu nak dapat Jumaat, syarat dianya berjemaah pada satu rakaat. Gitulah. Itu masalah kalau dalam sembahyang Jumaat. Tapi kalau kita katanya kita di dalam sembahyang Jumaat, hujung-hujungnya kita kata kita sekarang di dalam tasyahud akhir sembahyang sunat, tiba-tiba Bilal itu qomat untuk sembahyang Jumaat, maka kita tak berapa lama kita akan beri salam pada imam tu belum nak rakaat yang pertama, jauh lagi. Itu tak ada masalah. Agak katanya wajib tu bila kira katanya supaya kita dapat tamakninah di dalam rakaat yang kedua bersama dengan imam. Ketika itulah jadi wajib kita memutuskan daripada sembahyang sunat apabila itu mulai qomat untuk sembahyang Jumaat. Itulah. Habis di situ maka katanya dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk yang mendapat ia akan imam padahal rakaat dengan dua perhijaan. Kita akhir di situ dulu.
InsyaAllah kita akan sambung esok hari pada katanya dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه